السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita masih membicarakan berkenaan dengan at-taqwa, dan kita telah mempelajari dalam pertemuan yang lalu tentang at-taqwa itu dikembarkan ataupun disertakan dengan beberapa sifat-sifat yang baik serta mulia. Kita telah pelajari tentang as-sidqu, benar, dalam ayat 119 surah At-Taubah. Kita juga telah mempelajari tentang taqwa serta amanah dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Jadi kalau tuan-tuan yang ada buku, tulis nombor ayat beserta dengan nama surah. Nanti ada masa lapang, tengok tulisan itu. Tengok dalam ayat, dalam tafsir di rumah kita. Yang ketiga, at-taqwa serta al-iffah. Taqwa serta menjaga kehormatan diri, ayat 32 surah Al-Ahzab. Yang keempat, taqwa serta rahmah, ayat 9 surah An-Nisa. Yang kelima, taqwa serta al-afwu, kemaafan, ayat 237 surah Al-Baqarah. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman, wa an ta'fu, dan bahawasanya kamu memaafkan itu aqrabu, lebih dekat, littaqwa, kepada taqwa. Itu yang kelima. Yang keenam, taqwa serta kemurahan, al-karam ataupun al-jud. Dalam juzuk 30 Suratul Lail ayat 5 hingga 7, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun orang yang memberikan dan dia bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia yakin dengan al-husna, dengan janji baik yang Allah janjikan. Allah janji orang yang memberi dalam kebaikan, dalam masa yang sama dia jaga diri dia dengan bertakwa, dia yakin kepada pemberian syurga Allah, lalu dia memberi tidak mengharapkan apa-apa balasan di dunia, maka Allah mempermudahkannya kepada kebaikan. Kemudian disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 123, taqwa serta keberanian, at-taqwa wasyaja'ah. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Ujung surah ayat ini 1, 2, 3 surah At-Taubah, Allah berfirman, wal yajidu fikum ghilzah, hendaklah mereka, yakni orang-orang kafir yang memerangi Islam itu, mendapati daripada kamu semua ghilzah. Ghilzah makna kasar. Kamu kena bersifat kasar, bersifat garang, bersifat bengis, bersifat cengeng kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam. Tak boleh kesian kat mereka. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah beserta orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menceritakan tentang ada ketika-ketika tertentu kita kena garang dan cengeng. Walaupun pada asalnya Islam ini agama yang belas kasihan. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat daripada Allah kamu bersifat lemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kalau kamu bersifat kasar, cengeng, mereka akan cabut lari menjauhi kamu. Kalau kamu celik-celik mata, garang, celik-celik mata, kerah hati, kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan menjauhi kamu. Allah sebut kepada Nabi SAW, kamu nak berdakwah, Allah berikan kepada kamu sifat lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab rahmat daripada Allah kamu berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan, kalau kamu sifat kasar, kamu cengeng, garang, kekah hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari jauh daripada kamu. Jadi kita nak ajak orang, mulanya kita ajak dengan lemah lembut. Ibu bapa yang bersifat lemah lembut kepada anaknya, anaknya suka. Guru yang bersifat lemah lembut dengan pelajarnya, pelajarnya suka. Bos dia bersifat lemah lembut dengan pekerja dia, pekerja dia suka. Pemimpin bersifat lemah lembut dengan rakyat, rakyat suka. Dan Allah suruh lagu tu. Tetapi ada ketika tertentu apabila orang yang mereka berlemah lembut itu bersifat menyeleweng dan salah, ketika itu kena tukar style daripada berlemah lembut kepada tegas. Ni Allah Ta'ala ajak kita lagu tu. Tak boleh lemah lembut selalu, orang pijak kepala kita. Tak boleh cengeng selalu, orang benci kita. Ada ketika cengeng, ada ketika lemah lembut. Macam mana kita lemah lembut? Baik ketika orang yang kita bergaul itu orang yang patuh. Macam mana kita cengeng ketika orang bergaul tu dia degil, dia ketegak, dia lawan kita. Allah sebut tentang suami dengan isteri, lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan tu orang yang semayang cukup, dengar cakap bagus, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan sesungguhnya bergaullah dengan akan mereka itu dengan cara yang baik. Satu lagi Allah berfirman, was-sahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada teman yang ada di samping kamu, yakni isteri kamu. Dua ayat itu menyuruh seorang suami bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Satu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang kedua, was-sahibi bil jambi. Ada dalam surah An-Nisa kalau tak silap. Tapi ada dua ayat yang lain suruh seorang suami bergaul dengan istrinya dengan berhati-hati. Iaitu ayat yang pertama, ayat dalam surah Yusuf. Inna kaidakunna azimun, sesungguhnya tipu daya kamu wahai golongan wanita adalah tipu daya yang
amat berbahaya, amat berat. Pasal apa disebutkan sedemikian? Kerana ada perempuan menipu Nabi Yusuf dengan mengajak Nabi Yusuf buat benda tak betul. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat itu, inna kaidakunna azim. Satu lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ayat dalam surah At-Taghabun. Yang tadi surah Yusuf, inna kaidakunna azim, surah Yusuf. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, tu surah At-Taghabun, juzuk 28. Ayat berapa? Ayat 11 ke ayat berapa dalam surah At-Taghabun? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada pasangan kamu dan anak kamu itu merupakan musuh bagi kamu, maka berwaspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka. Ada ulama menceritakan ayat ini diturunkan ketika salah seorang sahabat yang memeluk Islam di Mekah, dia ingin berhijrah ke Madinah. Lalu isteri dan anaknya menghalang. Isteri dia kata tak payah pilah berhijrah. Anak dia kata tak payah pilah hijrah, duduk dengan kami di Mekah. Dia pun tak dipisah. Lepas tu bila dia pi, orang lain pakai alim dah mengaji kat Rasulullah, dia pi mengaji sayuk dah. Jadi dia menyesal dia ikut bini dia dengan anak dia, tak bagi pi awal. Itu satu riwayat yang menyatakan ayat itu turun. Sementara satu riwayat yang kedua cerita tentang perang. Tadi hijrah, yang kedua perang. Nabi SAW ajak pergi perang, sahabat pun buat bekalan nak pergi perang. Seorang sahabat, bini dia dengan anak dia tak bagi. Bini dia tak payah pergi perang, saat ni kalau mati saya jadi janda. Anak dia kata tak payah pergi perang, kalau pak mati saya jadi anak yatim. Jadi bini dengan anak pakat ajak laki dia ataupun ayah dia supaya tidak menghayati ajaran Islam, tidak ikut tuntutan syarak. Maka anak bini lagu ni kena berjaga-jaga. Anak bini hak ajak mak pak, hak ajak suami dia supaya tak buat baik, pi belah tak betul. Maka keempat-empat ayat tadi ulama susun. Dua ayat yang pertama kalau dia berhadapan dengan isteri dan anak yang taat pada Allah dan Rasul. Dua ayat yang terakhir kalau dia berhadapan dengan isteri ataupun anak yang tak betul dengan Allah dan Rasul, bahkan ajak mak ayah dia kepada tak betul dengan Allah dan Rasul. Maka ketika itu uslub ataupun gaya pergaulan ibu bapa ataupun suami dengan isteri ataupun bapa dengan anaknya perlu ditukar dengan bercanggah dengan kehendak mereka. Maka demikian juga kita dengan manusia yang lain. Kalau dengan orang beriman kita merendah diri, dengan orang kafir yang memerangi Islam kita perlu bersifat tegas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan mereka dan orang-orang yang bersama dengan baginda. Orang bersama dengan baginda itu para sahabat, para tabi'in yang ikut baginda, sampai zaman kita sekarang yang ikut Rasulullah. Kita dianggap bersama dengan Rasulullah. Macam mana sifat orang yang bersama dengan Rasulullah? Asyidda'u 'alal kuffar walladzina asyidda'u 'alal kuffar, bersifat tegas terhadap golongan kafir, yakni kafir yang memerangi Islam. Ruhama'u bainahum, bersifat belas kasihan, kasih sayang sesama mereka. Sesama orang baik bersifat kasih sayang, sesama orang jahat bersifat cengeng. Itu ayat yang cerita sedemikian.
Begitu juga surah At-Taubah tidak disunatkan baca bismillah di situ kerana surah itu diturunkan tentang peperangan. Kalau bismillah ada di situ Ar-Rahman, ada di situ Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Penyayang dan pemurah tak sesuai dengan orang kafir yang memerangi Islam. Maka surah Taubah tidak disunatkan baca bismillah. Tak boleh baca bismillah di awalnya kerana ayat itu turun ketika bukan bersifat belas kasihan tapi bersifat cengeng kepada orang kafir, garang kepada orang kafir. Begitu juga orang sembelih lembu, orang sembelih kambing, dia tak baca bismillahirrahmanirrahim tapi dia baca bismillah, Allahu akbar. Ar-Rahmanir-Rahim walaupun juga guna bismillah juga, tapi Ar-Rahmanir-Rahim tak digunakan kerana Ar-Rahman Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau sebut sifat sayang, kesian, maka tak ada sembelih. Pasal kesian kat binatang nak kena sembelih. Maka ketika itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tidak disebut, tapi disebut dengan sifat yang lain. Nak mengajakkan kepada kita ada ketika kita kena baik dengan anak kita, masa mana anak kita dengar cakap kita. Kita suruh semayang, dia semayang. Kita suruh mengaji, dia mengaji. Kita suruh semayang, dia tak mau semayang. Kita suruh mengaji, dia tak mau mengaji. Ketika itu kita kena gempak dia. Tak semayang lagi, ayah tiba, mak tiba. Dengan duk kesian pula kalau tak semayang. Anak ada umur 10 tahun. Kalau anak umur 7 tahun, kita bagi ancaman peringat. 8 tahun tak semayang, peringat lagi. 9 tahun tak peringat lagi. 10 tahun suruh semayang, ketegak tak mau semayang lagi. Ketika itu syarak kata kena tibai budak tu. Kena tibai budak tu. Kalau tak tibai, dia tak semayang sampai ketua, jenuh kita. Quran hadis Imam Abu Dawud kata, muru auladakum bis salati wa hum abda'u sab'i sinin. Suruhkan anak kamu semayang ketika mereka berumur 7 tahun. Habis darjah 1 naik darjah 2 tu, cara 7 tahun habis dah. Kalau mula darjah 1 baik lagi, kalau nak mula darjah 2 pun boleh dah. Tapi jangan sampai darjah 2, darjah 3 biar tak semayang subuh lagi. Anak tidur pukul 8. Cuti-cuti sekolah ni lagi sayup mencik. Mak pak kata biasalah mencik pukul 8, baru darjah 2. Buat biasa lagu tu, tua tak semayang. Padahal darjah 1 umur 6 tahun boleh suruh dah. 7 tahun boleh latih dah. 8 tahun tak suruh semayang lagi, berat. Budak ni masa depan dia gelap dalam bab ibadat. Kerana budak ada darjah 2, pak ada berasa, mak ada berasa tak boleh suruh, tak boleh gerak lagi sembahyang subuh. Kita baca sejarah orang dulu-dulu, seorang ulama nama Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari, ketika berumur 5-6 tahun, pak menekan dia gerak masjid tahajud tiap malam. Umur 5-6 tahun, kan darjah 7-8 tahun, 4 tahun 5 tahun dah gerak masjid sembahyang tahajud dah, bukan sembahyang subuh. Kita kadang-kadang darjah 3 tak sembahyang subuh, tak mungkin gerak lagi. Berat. Ditarim cerita orang dulu-dulu, la wallahu alam. Bila mai waktu sebelum subuh, budak tu baru duduk landui. Umur 2-3 bulan, umur setahun 2, dia gerak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gerak. Bukan boleh mangkit buat apa ni. Gerak bagi celik mata sebelum subuh. Lepas tu bagi tidur balik. Pasal apa gerak bagi celik mata bagi sebelum subuh? Supaya budak ni biasa celik sebelum subuh tiap-tiap malam sampai dah jadi tabiat dia. Malam esok gerak lah 2-3 minit sebelum subuh, 5 minit sebelum subuh, 10 minit sebelum subuh gerak. Celik, tidur balik. Budak bukan tahu apa pun, tapi dia nak bagi biasa budak ni celik mata sebelum subuh. Sampai tiap-tiap malam dia bangkit itu, lama-lama dia celik hari. Lepas tu lekat. Tu cerita zaman dulu. La wallahu alam. Orang situ
biasa membangunkan anak mereka daripada kecil lagi sebelum subuh, supaya bila main besar sampai mati duk masjid sebelum subuh, bagi dan qiyamul lail. Kalau main musim maulid, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam baca sirah Rasulullah satu keluarga. Kita tak beraya tu. Kita tak beraya nak buat tadarus Quran satu keluarga kita. Hang baca 2-3 ayat, aku sambung 4-5 ayat, payah. Kita duduk tadarus, hang tengok handphone tano, aku tengok handphone tani, hang tengok TV no, aku dengar radio tani. Itu kita. Jadi dalam syarak diajak bahawasanya ibu bapa mesti gerak anak sembahyang subuh. Suruh anak sembahyang 5 waktu. Kalau anak tu tak mau sembahyang, pak kena cengeng, mak kena cengeng, baru dia sembahyang. Kita pun bahasa aku tu. Saya dulu kecil-kecil pun tak mau sembahyang, mak ayah saya paksa tak sembahyang, kena. Masa tu kita geram, marah ya. Orang nak tidur syok-syok tu gerak sembahyang. Lah ni baru kita rasa terima kasih, baik depa paksa dulu, aku dulu tidak tak sembahyang berketua. Kita dulu tak mau mengaji, mak ayah kita paksa pergi sekolah, minta ubat lah macam-macam. Lah ni baik dia paksa aku mengaji. Kalau dia biar aku tak mengaji, jadi bodoh sampai ketua. Kalau kita tak mau mengaji, mak pak kita tak paksa, kita pakai tak erti apa. Kita yang tahu makan tidur syok. Kalau kita tak mau semayang, mak pak kita tak paksa, kita sampai tak semayang sampai ketua. Dan dua perkara ini sudah berlaku dalam sebahagian masyarakat kita lah ni. Anak dia tak mengaji, biar pergi lah. Anak dia tak semayang, biar pergi, suruh paksa dia. Kalau dia tak makan, kita paksa, pun mati je ni. Tak makan, kita suruh makan. Tak semayang, biar pergi lah. Ada mak pak dia lebih nak makan daripada semayang. Jadi syarak ada hajat, kalau kamu suruh anak kamu 3 tahun suruh semayang, 7, 8, 9, umur 7 tahun hari-hari suruh semayang, 8 tahun hari-hari suruh semayang, 9 tahun hari-hari suruh semayang, tak semayang lagi, segan lagi, ketegak lagi. Ketika dia umur 10 tahun darjah 4, suruh dia semayang, dia masih tak mau semayang. Kalau kita latih pada darjah 1, biasanya darjah 4 kita tak ada gerak, dia tak ada suruh lah, dia semayang sendiri, pasal dia lekat daripada darjah 1. Tapi kalau darjah 1 saat kita suruh, saat kita biar, saat suruh kita biar, saat semayang, tak semayang, tak semayang, lepas tu tak semayang terus, wadah 5 hari tak semayang, main darjah 4, dia masih lagi tak cukup semayang. Ketika itu ibu bapa kena tibai anak dia. Ketika anak dia darjah 4 ke atas tapi tak semayang, hadis kata kalau kamu ada anak berumur 10 tahun dia tak semayang, kamu kena pukul, kemudian pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur, maksudnya anak yang umur darjah 4 tak boleh tidur dengan mak ayah dah, dan anak yang darjah 4 tak boleh tidur sama jantina dah. Anak perempuan kena tidur sama-sama anak perempuan, anak lelaki kena tidur sama-sama anak lelaki. Jangan anak kita darjah 6 duduk tidur dengan kita. Awak mak ayah bagi tidur sebilik dengan kita darjah 6 dah. Ni anak kecil sekali, anak bongsu duk panggil baby lagi walaupun darjah 6. Anak dia darjah 6 duk tidur dengan mak ayah, tak kena. Mesti di rumah kita sekurang-kurangnya kena ada 3 bilik. 1 bilik mak ayah, 1 bilik anak lelaki, 1 bilik anak perempuan. Oh, rumah saya ustaz ada 2 bilik lah. 1 bilik ruang tamu, tak apa. 1 bilik anak lelaki, mak ayah, 1 bilik anak perempuan, ruang tamu tu bagi anak lelaki. Rumah saya 1 bilik, semua duduk dalam tu. Soba ikan sardin dalam tin tu. Lingkup. Rumah 1 bilik, mak ayah pun tidur dalam bilik tu, anak lelaki pun dalam bilik tu, anak perempuan pun dalam bilik tu. Tak betul. Kerana syarak kata, bila anak kamu sudah berumur 10 tahun, lakukan 2 perkara. Yang pertama, suruh dia sembahyang juga. Kalau dia tak mau sembahyang, tibai dah.
Yang kedua, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur antara mereka. Pisahkan tempat tidur maksudnya anak dah tak boleh tidur dengan mak ayah ketika usia mereka dah melanjut dewasa. Kecil-kecil lagi tak apa tidur dengan mak ayah, belum mumayyiz ataupun kecil-kecil. Duk tidur dengan mak ayah tak apa. Tapi dah besar dah, kena tidur asing. Kemudian kalau lelaki dengan perempuan juga ketika itu tak boleh tidur sekali dah. Lelaki tidur dalam bilik sama-sama lelaki, perempuan kena tidur dalam bilik sama-sama perempuan. Jangan lelaki dan perempuan duk tidur sekali lagi sedangkan mereka sudah dewasa. Hadis kata wadribuhum, pukullah ketika mereka tak dengar cakap, tak mau sembahyang. Maka begitu juga kita dengan manusia. Ayat 1, 2, 3 surah At-Taubah menyatakan wal yajidu fikum ghilzah. Hendaklah kamu hendaklah orang-orang kafir yang memerangi orang beriman itu bertemu dengan ghilzah, dengan kasar daripada kamu. Dan ketahuilah Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat surah Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman tentang ketakwaan disertakan dengan sifat adil. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang melampau ke atas kamu, naklah kamu balas seperti melampaunya mereka ke atas kamu. Siapa yang buat naya kat kamu, kamu kena balas kat depa macam dia buat naya kat kamu. Kerana wa'taqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ujung ayat menyatakan bertakwalah pada Allah dan ketahuilah Allah bahwasanya Allah beserta orang-orang bertakwa. Ayat 194 surah Al-Baqarah. Ayat ni cerita tentang dalam kita hidup ni kadang-kadang kita bertemu orang yang tak betul dengan kita. I'tada alaikum, dia menzalimi kita. Mungkin dia hutang kita tak bayar, mungkin dia curi benda kita, mungkin dia mohong kita, dia cakap lagu lain, dia buat lagu lain. Dia ambil kesempatan untuk menindas kita. Dia ambil kesempatan untuk balas duit kita. Dia ambil kesempatan untuk perjahanam kita. Kita tahu ketika itu. Dia main pinjam kereta kita, main pinjam kereta aku, hang sat, kereta aku rosak, aku nak guna pi ada kerja ni. Nak pergi mana bawa kereta ni? Ada lah nak pergi beli barang. Dia ambil kereta kita, dia bawa perempuan yang bukan bini dia, buat dosa dengan kereta kita. Kita tahu, jangan dia bagi dah kereta ke dia. Dia habang nak buat benda elok, tiba-tiba dia guna kereta kita buat benda salah. Mai saya nak pinjam duit, wang RM1,000. Nanti minggu depan saya bayar lah. Kita nak bagi tak bagi, fikir 2-3 kali, kita tanya orang dulu. Hang kenal tak si fulan bin si fulan? Kenal? Dia ni kalau hutang orang macam mana? Senang ke susah? Oh tak sadar bagi banyak orang dah dia kena. Dia hutang kawan kata nak bayar, dia senang lari hutang. Kita pun dengar cerita lagu tu, kita duk biar enggak bagi ke dia, hilang duit-duit kita sekali. Kalau bagi-bagi masa bagi tu niat sedekah siap-siap tak apa. Kalau bagi tu kita duk harap minggu depan dia bayar, pasal dia janji minggu depan nak bayar. Padahal keliling kita ramai dah pernah kenal lagu tu. Pinjam 100 rosak, pinjam 500 hilang, pinjam 1000 tak bayar. Mai kat kita mangsa yang ke-18. Kita tahu dah. Kita duk gagah bagi juga, pakai sedekah lah duit tu. Maka bertemu dengan muamalah pergaulan dengan orang tak betul dengan kita, kita boleh balas balik. Ni ayat dah, ayat 194 surah Al-Baqarah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang buat tak betul dengan kamu, kamu boleh bersifat adil, balas balik yang tak betul itu kepada dia. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Kita berlaku adil, jangan menzalimi dia. Dia buat zalim kat kita, kita boleh memaafkan kalau kita nak maafkan. Kalau tak memaafkan, kita boleh saman dari mahkamah. Pasal hang hutang duit aku 100,000, hang kata nak bayar, kata hang lari.
hang jaga, aku dah lantik peguam untuk cara pasal hang ambil duit aku 100,000 hang tuang. Hadis Quran kata boleh kita balas kejahatan orang dengan ayat ini. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Berlaku adil bukan kita nak ambil duit nak balas duit dia, kita nak ambil duit kita, hak kita yang dia buat layar kat kita tu. Allah beserta dengan kita, dengan orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ayat 194 surah Al-Baqarah. Jadi takwa ni disertakan dengan sifat adil. Takwa disertakan dengan sifat sabar dalam ayat surah An-Nahl ayat 126 sehingga 128. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Lebih kurang sama dengan ayat tadi juga. Jika kamu menghukum mereka, hukumlah seperti mana hukuman mereka kepada kamu. Kamu nak balas apa mereka buat tak betul yang kamu balas seperti itu juga. Wala in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Jika kamu sabar, ia lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu, tidaklah sabar kamu itu melainkan dengan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih ke atas mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kamu merasa sempit dada di atas perancangan jahat yang mereka buat. Mereka tak betul dengan kamu buat rancangan jahat, kamu tak usah bimbang. Allah beserta kamu. Ujung ayat menyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kerja kamu siang malam buat baik, kamu tak usah bimbang kejahatan orang duk buat jahat kat kamu. Kamu tak usah sempit dada, serabut dada dengan kejahatan mereka, kerana Allah bersama kamu. Ayat 128 surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini surah lebah, juzuk yang ke-14. Ayat ni cerita bersabarlah dalam menghadapi kejahatan orang-orang yang jahat. Tak sadut sedih, tak sadut sepit dada, tak sadut serabut. Bahkan kalau Allah bersama kamu, kesedihan tu duk kat depa, sempit dada duk kat depa, serabut duk kat depa. Karena depa yang tak betul dengan kamu. Kamu senang hati. Kamu tak serabut. Kamu tak sedih. Kerana kamu duk dalam kebaikan, duk buat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum. Kerja kamu buat baik siang malam. Semayang jaga, mengaji jaga, zikir jaga, kelaku jaga. Kamu duduk dalam ihsan, buat baik ke orang, buat baik ke binatang. Ada kucing tepi rumah bagi lauk seekor, buat baik kat kucing, kucing doa kat kita, kebaikan untuk kita. Buat baik kepada ayam, ada belah ayam bagi makan. Kerja kamu buat baik, Allah bersama dengan kamu. Ayat 128 surah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang buat baik. Dan ayat 10 dalam surah Al-Hujurat menceritakan tentang orang bertakwa. Di antara sifatnya ialah bagus dalam pergaulannya, serta memperelokkan antara sesama muslim, sesama mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang beriman itu saudara, bersaudara, maka perelokkan di antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu beberapa contoh takwa itu disertakan dengan sifat-sifat tertentu yang disenaraikan dalam Al-Quran, yang dikaji oleh ulama dan ianya benar-benar terjadi. Ada ulama lagi buat satu kisah bagaimana seseorang itu nak dikenali sebagai insan yang bertakwa apabila dia menjaga dan kontrol dua perkara. Yang pertama hatinya, yang kedua lidahnya.
Khalid Ar-Rib'i rahimahullah berkata, adalah Luqman seorang hamba berkulit hitam dan seorang tukang kayu. Kana Luqmanu abdan habasyian najjara. Luqman itu Luqman Al-Hakim yang diberikan nama satu surah, surah Luqman. Surah Luqman dalam Quran nama seorang yang bijak. Al-Hakim makna bijak. Luqman Al-Hakim, Luqman yang bersifat bijak. Salah satu gelaran dia kerana dia terlalu bijak, sehingga kata-kata yang menunjukkan dia bijak itu dicatat dalam surah Luqman. Beberapa kata-kata yang menunjuk kata dia bijak. Dia orang kulit hitam, orang negro. Habasyah ni kawasan kulit hitam. Tapi ulama kata dalam kitab tafsir, dia kulit hitam, hitam di luar, putih di dalam. Nah, abang kata hati dia terang, sampai Allah bagi ilham pada dia, dia keluarkan nasihat yang berguna. Nasihat dia dicatat dalam surah Luqman. Tuan dia menyuruh dia sembelih seekor kambing. Dia pun sembelih seekor kambing. Tuan dia kata, wa'mai kepada aku daripada kambing itu 2 ketul daging yang terbaik pada diri seekor kambing itu. Maka dia pun wa'mai lidah dengan hatinya, lidah dengan jantung dia. 2-4-5 hari, tuan dia kata pula dah, hampir sembelih lagi seekor kambing. Lepas hang sembelih, hang wa'mai kat aku 2 ketul daging, 2 jenis anggota dalam diri kambing itu yang paling teruk sekali. Hak pertama kemarin paling bagus, hak hari ni wa'mai pula hak paling tak elok sekali, hak paling teruk sekali dalam diri seekor kambing itu. Dia pun sembelih kambing kedua, dia wa'mai lidah dengan hak tu juga, dengan jantung ataupun hati, sama dengan kemarin. Maka tuan dia kat bertanya, aku suruh hang sembelih kemarin, suruh wa'mai 2 ketul daging yang paling bagus, 2 jenis anggota yang paling bagus pada seekor kambing, lalu engkau datangkan lidah dengan hatinya ataupun lidah dengan jantungnya. Kemudian hari berikutnya aku suruh yang sama, aku suruh sembelih kambing juga, kambing kedua. Aku suruh wa'mai 2 ketul daging atau 2 ketul anggota yang paling teruk sekali, paling jelek, paling buruk sekali. Kenapa engkau wa'mai lidah dengan jantung ataupun dengan hati juga? Kata Luqman, tidak ada yang lebih baik daripada keduanya apabila keduanya menjadi bagus, dan tidak ada yang paling teruk daripada keduanya kalau keduanya menjadi teruk. Kalau dua-dua tu rosak habis semua diri kawan tu. Kalau dua-dua tu elok, eloklah diri kawan tu. Tu kat menantang kambing, kita hak jadi tuan kambing, hendak makan kambing pun serupa juga. Manusia ni bila hati dia rosak, lidah dia rosak habis pergaulan dia dengan siapa pun. Bila hati dia tak elok, lidah dia tak elok, tangan dia tulis tak elok, dia masuk grup mana pun cari pasal nak keling orang dalam grup WhatsApp. Dia duduk dengan jiran siapa pun dia cari pasal nak keling dengan jiran dia. Dia kerja di mana pun dia cari pasal nak jadi masalah di tempat dia kerja. Dia jadi pekerja, timbul masalah tempat kerja. Dia jadi YB, timbul masalah cara YB. Dia jadi tukang kebun, jahanam di tempat jadi tukang kebun dia. Manusia bila 2 benda ni dia tak jaga, dia akan rosak seluruh anggota dia dan pergaulan dia dengan masyarakat. Kalau 2 benda ni dia jaga elok, dia akan eloklah di mana saja dia berada. Yang pertama hati, yang kedua lidah. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tu duduk sini, takwa tu duduk sini, takwa tu main pada sini. Nabi SAW mengisyaratkan kepada danda baginda yang mulia 3 kali. 3 kali Rasulullah tunjuk. Nah, abang kata, kalau dalam dada ni elok, eloklah kita. Takwa tu main pada tangan ini, main pada sini, main pada
hati kita. Sesuai dengan hadis yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, pada tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Kalau daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan dia. Daging yang dimaksudkan itu ialah hati ataupun jantung. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mula naik jadi khalifah, dalam khutbahnya dia kata, amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah. Mula-mula dia baca khutbah selepas jadi khalifah, sesungguhnya aku berwasiat, berpesan kepada kamu semua dengan bertakwa kepada Allah. Wa antusnu alaihi bima wa ahlu, bahwasanya kamu puji Allah sesuai dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa an takhlitur raghbata birrahbah, hendaklah kamu campur suka dengan takut. Raghbah ni mana minat, rahbah mana takut. Kamu kena bagi ada pada diri kamu campur dua sifat ini, sifat takut dan harap. Raghbah mana harap dan minat dan suka. Suka kepada sifat baik yang Allah nak bagi kepada orang baik. Warahbah dan takut, takut kepada sifat jahat, sifat hukuman yang buruk kepada orang yang bersifat buruk. Wa tajma'ul ilhafa bil mas'alah. Fa inna Allah azza wa jalla asna Zakaria alaihi salam wa ahli baitihi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Surah Al-Anbiya ni juzuk berapa? Juzuk selepas pada surah Taha, surah Kahfi, surah Maryam, surah Taha, surah Anbiya. Lepas surah Maryam, lepas pada surah Taha. Dalam surah itu Allah berfirman dalam ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu, yakni Nabi Zakaria dan ahli keluarga, ahli rumahnya, ahli keluarganya, bersifat dengan 4 sifat. Yang pertama, kanu yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan pelbagai kebaikan. Benda baik mereka cepat buat, mereka tak tangguh lama. Tak kira lah baik tu semayang ke, sedekah ke, buat haji ke, benda baik mereka dengar, mereka cepat buat dalam pelbagai kebaikan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. 2 dan 3, mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Mereka minta kepada Allah dengan memiliki sifat harap. Harap Allah berikan anugerah-anugerah mulia istimewa kepada mereka yang patuh dan berbuat baik. Warahaban, dan dalam keadaan takut. Takut ditimpa sifat-sifat hukuman-hukuman buruk akibat daripada keburukan yang mungkin terlanjur dilakukan. Takut dan harap ni sifat yang ada kepada orang yang dipuji oleh Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu khusyuk kepada kami. Sukunul qalbi wa hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Kata sebagian ulama, khusyuk itu hadir hati dan diam anggota. Baik, inilah sifat pesanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, suruh bertakwa dan suruh bagi ada pada diri kita 2, takut dan harap. Dan takwa dengan makna takut itu kita akan baca dalam pertemuan yang akan datang, dan kita akan baca sifat-sifat orang bertakwa. Dan takwa ada dengan makna taat, takwa ada makna ibadah, takwa ada makna tauhid dan iman. Dan takwa itu balasan kepada orang bertakwa. Senarai ayat-ayat yang berkaitan begitu banyak. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang karena masa tidak mengizinkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.